Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, untuk kita berbincang berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini, insya-Allah. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk kita terus berbincang berkenaan dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, berkenaan dengan apa yang terdapat yang hendak disampaikan oleh Sang Pencipta kita sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita katakan, tidak ada perkataan atau kita katakan tidak ada kalimah yang lebih baik daripada kalimah mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Di samping kita suka mendengar nasihat daripada perkara-perkara yang lain ataupun orang-orang lain, tentu saja sepatutnya tak boleh langsung kita meninggalkan pesanan yang datangnya daripada pencipta kita sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kerana pesanan itu adalah pesanan yang terbaik, kerana dia menjadikan kita, maka dialah yang tahu, satu-satunya zat yang tahu apa yang terbaik buat kita dan apa yang tidak baik buat kita. Sebab tu dalam Quran tu ada perintah dan ada larangan. Jadi keyakinan kita, keimanan kita, percayanya kita bahawa setiap apa yang Allah sampaikan itu adalah yang terbaik, dan apa sahaja yang Allah larang itu adalah terbaik. Walaupun pada zahirnya kita kata tak ada yang buruk tentang sutera misal, kenapa lelaki perlu diharamkan? Tapi kalau kita kaji, sungguhnya mungkin daripada segi fizikal itu tidak ada buruknya, tetapi mungkin pada perasaan itu mungkin boleh membawa kepada perasaan sombong, mungkin boleh membawa kepada rasa lebih dari orang lain. Misal, kenapa dia halang minum dalam bejana emas misalnya? Sebab mungkin kita boleh fikirkan, dalam saat ada orang tak makan pun, kita dengan semewahnya sampai boleh minum dalam cawan emas misalnya. Jadi suatu perkara yang mungkin boleh merosakkan perasaan itu, atau boleh menyebabkan orang lain rasa iri hati, menyebabkan orang lain terasa hati. Itu sebenarnya yang boleh kita kaji. Walaupun ada yang kita lihat macam tak buruk pun sebenarnya, tapi ada Allah halang. Sebab apa? Melibatkan perasaan sebagai ujian untuk menjadikan manusia itu insan yang terbaik. Kadang-kadang ada benda yang halal kita tinggalkan, macam bulan Ramadan baru ni kita belajar, benda yang halal kita tinggalkan sementara di siang hari. Sebab apa? Supaya kalaulah benda yang halal itu kita boleh tinggalkan, tentu saja benda yang haram itu lagi-lagilah sepatutnya boleh kita tinggalkan. Baik, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dalam keadaan bahagia walau apa pun yang mendatang, walau apa pun yang menimpa. Duduk di rumah ke, di mana sahaja, tak boleh keluar rumah ke, tetaplah kita merasakan bahawa kita ini tetaplah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana di mana saja kita berada, Allah SWT itu tetap sentiasa melihat kita, mendengar segala rintihan hati kita. Itu yang perlu kita pegang selalu. Okey, tanpa kita melengahkan masa, alhamdulillah kita telah pun sampai perbincangan kita sampai kepada surah Ali Imran, sampailah kepada ayat 45, di mana kita telah pun memperbincangkan berkenaan dengan satu kisah yang sangat menarik, kisah orang-orang zaman dahulu. Mungkin kadang-kadang kita terfikir, kenapa nak cerita tentang kisah orang zaman dahulu ni? Kenapa nak cerita kisah zaman orang dahulu? Antaranya ialah sebagai untuk menjadi motivasi buat kita.
inspirasi buat kita, sebab kadang-kadang kita rasa kita sahaja orang yang diuji, atau kita rasa doa kita tidak didengari. Maka Allah SWT datangkan kisah orang-orang terdahulu. Allah nak buktikan kepada kita, lihat orang terdahulu dah pun doa dan dia dapat apa yang dia minta. Kenapa kalian masih bertangguh-tangguh lagi? Kenapa kalian tidak mahu berdoa lagi, sedangkan aku telah pun mengabulkan doa orang-orang terdahulu? Jadi kenapa kalian tidak mahu? Kenapa kalian masih berlengah lagi? Jadi sebenarnya itu yang kita boleh belajar. Kalau kita rasakan bahawa dalam Quran ni hanya teori, maka Allah datangkan kisah-kisah yang praktikal, kisah-kisah di mana orang lain telah melaluinya, orang lain telah merasainya, orang lain telah merasai nikmat dicintai oleh Allah SWT. Kenapa kalian tidak mahu menjadi seperti mereka? Itu sebenarnya yang boleh kita renung-renungkan andainya kita mahu belajar daripada Al-Quran itu sendiri. Maka Allah SWT ceritakan berkenaan Nabi Zakaria AS, di mana setelah dia melihat Maryam itu mendapat rezeki Allah SWT, dan Maryam bagi tazkirah ringkas di mana Maryam kata Allah itu bagi rezeki tanpa hisap. Maka Nabi Zakaria boleh terfikir bahawa tentu sahaja apa yang dimiliki oleh Maryam itu daripada Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang ini, mestilah dia boleh beri kepada aku juga. Maka dia minta sesuatu yang nampak zahir pada pandangan manusia tetapi tidak pada kuasa Allah SWT. Maka dia meminta seorang anak dalam usia yang sangat tua, dan di mana isterinya juga seorang yang tidak boleh beranak, masih mandul. Jadi kita dapat lihat nanti kalau dalam surah Maryam, nanti kita dapat lihat bagaimana rintihan Nabi Zakaria itu, bagaimana doa tutur kata dia kepada Allah SWT untuk meminta belas kasihan Allah supaya mendapat anak yang baik, seperti mana yang telah kita bincangkan. Apa yang diminta zuriat yang baik, bukan sekadar anak tetapi anak keturunan yang baik. Itu bila kita berdoa, kita mesti cover dengan suatu benda yang kalau kita nak kerja ke apa sahaja yang mesti membawa kita menjadi hamba kepada Allah SWT. Jadi maka Allah makbulkan doa Nabi Zakaria AS ini dengan memberi seorang anak yang namanya Yahya, dan telah kita bincangkan apa yang berlaku kepada Nabi Zakaria, tanda-tandanya. Dan juga ini juga sebagai menunjuk kepada orang yang membaca Al-Quran bahawa kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang disalah fahamkan oleh setengah penganut agama bahawa dia ini anak Tuhan, sedangkan Allah nak tunjuk bahawa kejadian Nabi Isa AS itu bukanlah yang pertama kali ajaib. Bukan, sebelum ini Adam AS telah dinyatakan bahawa dia tiada ayah dan ibu. Ajaib. Dan telah dinyatakan juga bahawa bagaimana sekarang dalam surah Ali Imran ini nyatakan bahawa kejadian Nabi Yahya juga ajaib, di mana Nabi Zakaria itu ayahnya sudah sangat tua, sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak ada kekuatan lagi, keupayaan lagi, tetapi masih diberi anak dan melalui seorang isteri yang juga yang tidak mampu beranak, itu dah mandul pun. Dia mandul, dia tak boleh melahirkan anak. Jadi kita dapat lihat bahawa itu juga ajaib. Jadi sebenarnya kalau kita nak renung kejadian kita pun ajaib, bagaimana kita ini berada dalam perut ibu kita 9 bulan lebih itu, bagaimana daripada setitis air madi berkembang menjadi sempurna ini, dengan fikir, dengan ada emosinya. Jadi itu sebenarnya dalam diri kita, sebenarnya kalau ingin kita renungkan, adanya kekuatan, adanya kedaya, adanya kehebatan Allah SWT, tanda-tanda kehebatan Allah SWT, tanda-tanda kewujudan Allah SWT. Maka dilanjutkan seperti mana kita bincangkan sebelum ini, Allah lanjutkan bahawa kejadian yang berlaku, kepelikan, keajaiban yang berlaku kepada Nabi Yahya itu juga nanti akan berlaku juga kepada Maryam AS. Di mana Maryam AS ini bukan sekadar dia dapat makanan, orang kata free lah macam tu, tiba-tiba entah dari mana datang, dan dia juga dapat rezeki juga dalam bentuk anak. Dan kita dapat lihat di sini, kita boleh ambil pelajaran bahawa mendapat anak yang soleh, mendapat anak yang memperhambakan diri kepada Allah SWT, itu bukanlah satu perkara yang biasa yang sepatutnya kita minta. Seperti mana Nabi Zakaria minta dapat anak yang baik, begitulah Maryam juga diberi anak yang baik, bahkan seorang nabi. Yang itu sebenarnya yang nak kita renungkan. Itu sebenarnya yang kita nak ambil
pelajaran bahawa rezeki itu datang dalam pelbagai bentuk. Kadang tak ada duit tapi kita ada anak-anak yang baik. Itu suatu perkara yang sangat hebat yang Allah SWT kurniakan. Yang penting kita kena ada rasa syukur kepada Allah SWT. Berterima kasih kepada apa yang Allah SWT telah berikan, kurniakan kepada kita. Taib, biduni tanpa kita melengahkan masa lagi, terus kita pergi kepada ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita terus pergi ke ayat yang 46. Kalau dalam kebanyakan mushaf biasanya dia muka surat 56. Bagi yang pakai app lagi mudah lah. Kalau boleh kita rujuk terus dengan ayat Quran, senang supaya kita tak keliru insya-Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Jadi setelah Allah SWT menyatakan bahawa Nabi Isa ini adalah kalimah daripada Allah SWT, tanda-tanda kehebatan Allah SWT, di mana Allah kata kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Itu kehebatan Allah SWT. Dan dia ini kata Allah SWT, Allah lanjutkan Nabi Isa ini apa dia punya kehebatan, apa mukjizat dia, di mana Allah SWT berikan kepada Isa AS ini. Kalau kita lihat, kalau kita flashback sebelum ni, nenek kepada Isa AS ini, ibu kepada Maryam ni, dia bernazar kalau boleh nak anak lelaki lah. Pada mufassirin dia kata anak lelaki lah, anak lelaki ini supaya dia dapat berkhidmat kepada Allah SWT. Tapi dia dapat anak perempuan. Tetapi ibu kepada Maryam ni tak cancel lah, kata tak jadilah nak jadikan, nak nazarkan supaya anak ni supaya berkhidmat untuk Allah SWT. Tapi dia teruskan nazar dia. Maka rupanya daripada keturunan Maryam tu nanti dimakbulkan doa ibu kepada Maryam tu tadi. Sebab tu kita kata, kita jangan rasa macam Allah tak makbul doa aku. Tak, Allah makbulkan dalam cara yang lain yang kita tak sangka. Yang penting kita berterusan untuk apa? Untuk bersangka baik kepada Allah SWT. Itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Jangan kita kata kita bersangka buruk kepada Allah SWT. Jadi apa yang ada pada Isa AS ni, wa yukallimun nasi fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Dan dia itu apa? Dia itu sentiasalah dia berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil atau dalam buaian. Fil mahdi, dalam buaian, wa kahlan wa minas salihin, dan semasa dia dewasa kelak, dan dia adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dan sini Allah kata apa? Daripada orang-orang yang saleh, di makna dia ini manusia. Bukan anak Tuhan, bukan sebahagian daripada Tuhan, bukan Tuhan. Allah dah jelaskan daripada perkataan ni minas salihin, daripada orang-orang yang baik, di makna dia ini manusia biasa tapi manusia yang baik, manusia yang saleh. Dan dia berkata orang ramai masa dia kecil. Wallahu a'lam, adakah dia itu sentiasa berkata masa dia kecil atau dia stop? Allahu a'lam. Kalau boleh tuan-tuan boleh rujuk pada orang yang lebih pakar, orang yang lebih mengetahui perkara ini. Tetapi kalau kita lihat kepada fi'il itu, wa yukallimun nas, bermakna dia sentiasa berkata-kata sehingga ketika dia masih kecil dalam buaian dan semasa dia dewasa. Dan dia itu orang-orang yang saleh. Dia manusia biasa tapi manusia yang baik, yang bawa apa yang dibawa oleh para nabi yang terdahulu, iaitu tauhid, keesaan kepada Allah SWT. Mustahil dia nak mengatakan bahawa dia itu adalah Tuhan ataupun sebahagian daripada Tuhan ataupun Tuhan itu sendiri yang datang dalam bentuk, dalam badan manusia. Tidak, mustahil perkara tersebut. Okey, itu sebenarnya kalau kita renungkan, sebenarnya ini sebagai penjelasan kepada orang yang tersalah anggap atas keajaiban yang berlaku kepada manusia. Jadi kita boleh berhenti sejenak pada, kalau ada ayat yang lalu kata persoalannya menghadapi berkenaan delegasi orang Nasrani daripada Najran tu. Jadi Allah bagi tahu kedudukan Nabi Isa AS dimulai sejak sebelum kelahiran
beliau lagi, di mana Allah bagi tahu dia datang daripada perut seorang wanita yang tidak pernah disentuh, seorang gadis yang tidak pernah disentuh mana-mana lelaki, maka Allah hanya berkehendak, maka berlakulah apa yang telah berlaku. Jadi dia ni Allah bagi tahu mukjizatnya, dia boleh bercakap masa ketika dalam buaian lagi. Nanti cerita di waktu dia telah dewasa. Kalau menurut tafsir Misbah, dia kata difahami oleh banyak ulama sebagai usia antara 30-an sampai 40 tahun. Dan beliau menakalkan perkataan ini daripada Mufassir Al-Jamal dalam Al-Futuhat Jadi apabila seorang gadis yang tidak pernah melakukan perkara yang buruk, tidak pernah berkahwin, tidak pernah disentuh mana-mana lelaki, maka terfikir dia, logik akal dia mengatasi khabar yang hendak diberikan kepada dia. Tentu rasa kaget kan, tiba-tiba tak pernah ada apa-apa hubungan, tiba-tiba nak ada anak pula. Jadi Maryam pun berkata, ini normal, suatu Allah nak tunjukkan bahawa dia insan, dia manusia biasa. Seperti mana Nabi Zakaria pun tanya, macam bagaimana aku nak dapat anak, sedangkan aku dah tua, isteri aku tak ada kemampuan untuk ada anak, bagaimana aku nak dapat? Jadi di sini boleh kita katakan bahawa mempersoalkan sesuatu itu bukanlah satu perkara yang salah. Untuk mengkaji sesuatu itu dalam lingkungan masih dibenarkan, bukanlah sesuatu perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Al-Quran sangatlah menggalakkan kita supaya menggunakan akal kita ini untuk berfikir, tetapi akal ini mestilah diarahkan dalam batas-batas yang betul. Batas-batas mengikut kewarasan manusia seperti mana yang dibenarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maryam bertanya, Maryam tak ada macam okay, yes sir, tak ada macam tu je. Dia kata dia tak tanya. Dia rasa perkara ini ajaib, perkara ini sesuatu yang luar biasa. Qalat, dia telah berkata, Rabbi Tuhanku, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Maryam kata, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan peroleh anak padahal aku belum apa perkataan digunakan, walam yamsasni, tak pernah disentuh aku ni, bashar, mana-mana manusia, tak ada bashar yang pernah menyentuh aku. Jadi perkataan yang digunakan juga adalah bashar. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan adanya pertanyaan datang daripada orang yang beriman ini. Jadi bertanya ini tentang agama ini bukanlah sesuatu yang salah. Bukanlah kata siapa yang tanya ni orang yang lemah iman ke, tidak. Bahkan mengkaji itu adalah suatu perkara yang baik. Dan Allah tidak menggalakkan, tidak benarkan, bahkan tak benarkan kita ni hanya ikut agama ni sekadar ikut-ikutan sahaja. Nenek moyang aku buat, pak aku buat, tok aku buat, aku ikut je lah. Tak. Ikut nenek moyang boleh, kita ikut nenek moyang, kita ikut mak ayah kita, tapi kita ikut atas dasar ilmu. Kita kata, nenek moyang aku buat benda ni benda yang baik, so aku ikut. So itu. Sebab tu Nabi Yaqub, apabila hampir dia hendak sakaratul maut tu, hampir dia hendak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tanya kepada anak-anak dia, siapa yang nak kalian sembah selepas aku tak ada? Maknanya nak kena sembah mesti mana aku sembah. Kena apa menyembahan aku betul. So kena check nenek moyang kita buat satu perkara amalan, selari tak dengan apa yang Allah SWT suka. Jangan ada sentimen, jangan ada rasa emosi, sebab nenek moyang aku buat, so aku kena buat juga. Tak. Kita lihat berdasarkan akal, berdasarkan kajian kita, lihat kepada wahyu, lihat kepada apa kata Nabi, kita lihat sesuai, kita lakukan. Habis yang dia orang buat tu dosa lah, kita minta Allah SWT ampunkan. Itu tujuannya Allah jadikan kita. Antaranya ialah zuriat yang baik, mendoakan orang-orang terdahulu supaya diampunkan dosa-dosanya. Itu supaya kita tidak ada rasa dengki langsung dengan orang terdahulu, kita doakan. Bukan kita kata macam bawa apa benda yang salah tu, bukan. So Maryam kata, wahai Tuhanku, bagaimana Maryam berkata Tuhanku, saya potong wahai itu sebab dia Rabbi dia terus dia menunjukkan kedekatan dia dengan Allah SWT. Maryam kata, Tuhanku, bagaimana aku akan peroleh seorang anak padahal aku tak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun? Macam mana ni? Sedangkan sebelum ni Allah SWT, sebelum ni Maryam sendiri dengan penuh confident dia tazkirah kepada
siapa? Kepada Nabi Zakaria AS, itu seorang Nabi. Dia kata Allah bagi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendak. Yang menariknya sekarang, dia sendiri rasa macam mana aku nak dapatnya anak ni sedangkan aku tak pernah disentuh mana lelaki. Kenapa tuan-tuan? Sebab sebelum ini, apa yang Allah SWT datangkan bukti itu daripada luar. Jadi itu perkara yang tidak melibatkan diri dia. Jadi senang dia nak terima. Itu menunjukkan kita bila kita lihat benda lain dari luar ke, orang lain punya kehebatan, orang lain merezeki, kita rasa wow, hebatnya, dia kaya dan dia dapat anak, dia dapat isteri, dia dapat keluarga, dia ada harta. Kita sering lihat kepada orang lainnya. Tapi apabila yang datang daripada diri kita sendiri, kita selalu rasa macam kita ni kurang dan sebagainya. Jadi sekarang Allah nak tunjuk kepada Maryam ni, selalu kita berlaku perkara tersebut. Kadang-kadang kita nasihat kat orang, tiba-tiba kena kat kita balik. Allah Akbar. Ini berlaku kepada Maryam. Maryam kata, macam mana nak berlaku perkara yang kau sebutkan ini, ya Allah? Ya Allah, sedangkan aku tak pernah disentuh mana-mana lelaki. Sekarang keajaiban akan datang daripada diri dia sendiri. Jadi kita selalu sebenarnya lupa keajaiban yang berlaku dalam diri kita. Kita lihat pada luaran, kita lihat pada orang lain, tapi kita lupa bahawa banyak sekali nikmat yang Allah SWT beri kepada kita. Dan keajaiban itu sebenarnya ada dalam diri kita, yang cuma kita sendiri yang perlu berfikir. Kita perlu rasa berterima kasih kepada Allah SWT. Syukur kepada Allah SWT. Apa jawab Allah SWT? Ringkas dan padat sekali. Dia kata, Qala, Allah berfirman, Qala, maka dia telah berkata, Allah berfirman, Kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Dan maka dia telah pun berkata, demikianlah Allah yakhluqu ma yasha. Dia menjadikan, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia berkehendak melaksanakan suatu perkara, apa saja yang dia nak, bukan dia sekadar yang diizinkan. Demikianlah keadaannya Allah menjadikan apa yang dia nak, apa yang dia kehendaki. Kita ni hamba, maka Allah berhak melakukan apa saja ke atas diri kita. Kita tidak ada, we have no rights apapun, walaupun kepada diri kita sendiri. Tetapi Allah itu dengan kasih sayang dia, Allah SWT tidak pernah menzalimi kita. Dan apa sahaja yang kita buat itu tidak pernah sia-sia di mata Allah SWT. Walaupun di mata manusia kita buat perkara ini membazir masa, tak datang keuntungan, tak datangkan duit, tak datangkan harta, tetapi Allah SWT kata Allah buat apa yang dia kehendaki. Dan Allah tak pernah zalimi langsung manusia itu, walau satu pun, walaupun sedetik, walaupun sesaat. Kemudian Allah lanjutkan. Menarik ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Kita nak belajar daripada Allah SWT, kita nak belajar terus daripada Quran. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bagi orang yang biasa melazimi baca Yasin kan, setiap minggu dia baca, dia akan jumpa perkataan kun fayakun ni. Jadi apabila kita tahu perkara ini, maka kita tahu bahawa apabila Allah mengkehendaki suatu perkara, maka dia kata jadilah, maka jadilah dia. Idza qadha. Apabila apa? Apabila dia mengkehendaki, apabila dia berfirman, apabila dia nak satu benda, fa innama yaqulu lahu, maka dia berkatalah dia, sentiasa berkatalah dia, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Itu hebatnya Allah SWT. Allah berfirman, demikianlah keadaannya, Allah menjadikan apa yang dikehendaki, dan apabila dia berkehendak melaksanakan suatu perkara, maka dia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah dia. Terus berlaku. Jadi kita tak tahu bagaimana sebenarnya keadaan yang Allah SWT nak kun fayakun tu. Tapi seperti mana yang kalau kita lihat dalam tafsir Misbah misalnya, perkataan kun ini sebenarnya hanya digunakan untuk penulis tafsir untuk menggambarkan betapa mudah Allah menciptakan sesuatu dan betapa cepat terciptanya sesuatu bila dia kehendaki. Cepat dan mudahnya itu diibaratkan dengan mengucapkan kata kun. Maknanya kita kata semudah ABC, macam tu.
Walaupun sebenarnya kalau menurut penulis tafsir ni, sebenarnya Allah tak perlu mengucapkannya, kerana dia tidak memerlukan suatu apapun untuk mewujudkan apa yang dikehendakinya. Kata penulis tafsir ni penangan dia, sekali lagi kata kun hanya melukiskan buat manusia, betapa Allah itu tidak memerlukan sesuatu untuk mewujudkan kehendaknya, tak perlu asbab pun. Dan betapa cepat sesuatu dapat wujud, samakan bahkan lebih cepat jika dia berkehendaki daripada waktu yang digunakan manusia mengucapkan kata kun. Tapi perlu diingatkan kata penulis tafsir ni, bahawa ini bukan bererti Isa AS lahir sedemikian cepat dan tanpa proses sebagaimana dialami oleh para ibu ketika melahirkan bayinya. Jadi boleh rujuk dalam surah Maryam nanti ayat 15-26, dia menjelaskan proses tersebut daripada kehamilan sampailah detik-detik menjelang kelahiran putera, nak menunjukkan bahawa Nabi Isa ini tetap melalui proses seperti mana manusia yang lain, dan menunjukkan bahawa dia ni manusia. Kalau dia bukan manusia, kalau Allah nak turun, Allah tak perlu, Allah turun je lah. Kenapa nak perlu ada perantaran manusia? Tapi ini ada proses-prosesnya menunjukkan dia manusia. Dan ini juga sebagai jawapan. Kadang-kadang ada orang pernah tanya saya, bro, dia tanya, kenapa Allah SWT jadikan Isa AS dengan kun fayakun? Kenapa Allah tak jadikan bumi ni dengan kun fayakun? Sedangkan Allah SWT kenapa perlu bumi ini dijadikan selama 6 hari? Kan dalam Quran ditulis, bahkan dalam Bible pun ditulis perkara ni, 6 hari ni sepakat sepakat perkara ini. Masih ada cemisan-cemisan yang benar dalam kitab tu kan. Jadi kita katakan bahawa, jadi jawapan adalah, saya tanya soalan dulu. Kita tanya soalan kembali kepada dia. Isa AS duduk dalam perut ibu dia berapa lama? Allah jadikan bumi itu berapa lama? Mana lagi cepat, dijadikan bumi itu ataupun dijadikan Isa itu? Jadi jawapannya, bumi dijadikan hanya 6 hari saja, mengikut kiraan manusia 6 hari. Di sisi Allah SWT, hanya Allah SWT yang tahu 6 hari itu berapa lama. Kiraan tak sama kan, ke akhirat pun tak sama. Jadi kita tak tahu. Tetapi kalau kita ikut kiraan manusia, bumi itu ada proses dia, dan Isa AS juga ada proses. Jadi kun fayakun itu memang Allah jadikan, maksud Allah, bila Allah nak buat satu perkara, Allah hanya berkehendak. Termasuklah menjadikan bumi itu dalam 6 hari, itu kehendak Allah, supaya manusia boleh tiru setiap benda itu ada step by step. Dan Allah boleh jadikan juga kepada Isa tanpa sebarang perantaraan, dan juga ada prosesnya, duduk dalam perut mak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi kita jangan keliru. Setiap perkara yang Allah buat ialah dengan kehendak Allah SWT, bukannya kehendak kita sendiri. Okey. Kemudian Allah SWT lanjutkan, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Apa Allah SWT kata? Allah SWT bagi tahu kat kita, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Kemudian Allah kata, dan Allah tu mengajar dia. Sentiasa mengajar dia, atau akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum aturan agama, dan juga kandungan kitab Taurat dan Injil. Itu hebatnya Allah SWT ini. Allah jadikan Nabi Isa AS ni seperti mana Adam AS, dia ni orang yang berilmu. Orang yang berilmu. So dia manusia, dia belajar. Jadi Allah ajarkan, Allah bagi kepada dia. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah mengajarnya ilmu menulis. Dia pandai menulis, belajar. Seperti mana manusia nak ilmu, dia kena belajar, dia kena menulis. Dan hukum-hukum aturan agama, dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil. Apalagi Allah ajar dia, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Itu dia. Yang Allah kata awal-awal, Allah ajarkan dia menulis dan juga wisdom, hikmah. Jadi kalau kita lihat lafaz kitab ini dalam ayat ini adalah Al-Quran. Apabila baginda dibangkitkan semula, baginda akan diajak kitab Quran, dan baginda akan beramal dengan syariat dari Al-Quran. Itu antara yang dimaksudkan.
Juga boleh kita katakan kitab di sini adalah kitab yang dia pelajari lah. Iyalah, boleh kita katakan begitulah. Maksudnya kitab-kitab ajaran Allah, ada yang mengatakan bahawa wa yu'allimuhul kitab ini dimasukkannya adalah Quran dan juga hikmah. Dan juga hikmah di sini adalah sunnah Nabi SAW. Sebab nanti Nabi Isa ni akan dibangkitkan. Itu antara pandangan yang dibawa. Okey. Kemudian dia juga ada belajar apa? Taurat, Injil. Maksud bila Nabi Isa AS datang nanti, dia bukan apa? Dia bukan bawa syariat dia. Baginda tak bawa syariat baginda, tapi baginda bawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelik kenapa orang yang mengaku ikut Nabi Isa tak nak ikut, sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu sendiri apa mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan-pandangan yang dibawa oleh orang-orang kontemporari yang sekarang lah. Tetapi kalau kita lihat kepada tafsiran-tafsir lama, dia katakan Alkitab ini yakni membaca, tulis baca, apa saja ilmu-ilmu yang datang daripada Allah SWT. Hikmah tu pula kemampuan memahami dan melaksanakan sesuatu yang benar, sesuai wajar dan tepat. Juga mengajar Taurat, yakni kitab suci yang pernah diturunkan kepada Musa AS, kerana kandungannya menjadi syariat agama Nasrani, dan mewahyukan Injil kepadanya serta akan diutus menjadi rasul khusus kepada Bani Israel. Apapun yang pelik, yang penting kita tahu bahawa ialah Nabi Isa AS ini adalah orang yang berilmu. Tahu menulis, tahu membaca, dan juga faham benar apa yang ada pada umat dia, iaitu tentang kandungan Injil tu. Jadi dia tahu pun kandungan Injil mana yang telah menyeleweng ataupun tidak. Dan dia diajar, dia tahu penggunaan Taurat, kerana Taurat itu adalah pada diturunkan kepada Bani Israel. Dia tahu betul daripada muka ke muka lah bila kita katakan macam tu. Kemudian sebab dia tahu, maka dia tahu penyelewengan yang telah diselewengkan kepada kitab Taurat tu, dan dia sendiri diberi kitab yang melengkapkan atau memansuhkan ajaran yang ada dalam Injil tu, ataupun melengkapkan ajaran yang ada dalam Injil itu. Wallahu a'lam. Sebab kalau kita lihat pada tafsir yang lama, dia kata Allah ajar Isa tentang nulis dan ilmu yang benar, yang menggerakkan iradat kehendak untuk beramal, serta Allah memberi dia kemampuan memahami Taurat serta mengajarkan segala rahsia hukum. Memang Al-Masih mengetahui segala rahsia hukum lalu menjelaskan kepada kaumnya. Selain itu Allah juga mewahyukan Injil kepadanya. Wallahu a'lam. Itu antara yang boleh kita bincang-bincangkan. Okey. Kita teruskan. Ini semua kita bincang ringkas-ringkas ya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah lanjutkan lagi, siapa Nabi Isa AS ni. Antara sifat yang diberitahu kepada Maryam ini, anak dia nanti, wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Apa yang Allah katakan kepada Maryam ini berkenaan dengan Nabi Isa AS, dan juga kepada orang yang tak menerima Nabi Isa AS ni. Orang Yahudi tak terima Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa ni Nabi palsu dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang tak berasas. Jadi apa kata Allah SWT? Dia ini sebenarnya warasulan ila Bani Israel. Dia ni sebenarnya adalah rasul kepada Bani Israel. Nabi Isa AS adalah rasul kepada Israel. Rasul kepada Bani Israel. Tetapi baginda nanti akan jadi juga umat Nabi akhir zaman. Itu kehebatan. Seperti mana yang dinyatakan dalam hadis, dia akan muncul kembali. Jadi ayat ini jadikan dalil bahawa Nabi Isa AS ni hanya Nabi untuk Bani Israel saja. Maka kalau sekarang selain daripada Bani Israel ni ada orang menganut agama orang Bani Israel ni, dia tak patutlah. Sebab orang Bani Israel ni sendiri pun tak sepatutnya ikut ajaran yang dulu. Sebab ajaran dulu pun tetap Islam pun. Cuma sekarang dia punya syariat tu syariat tu telah dipersempurnakan dengan syariat Nabi akhir zaman. Cuma sekarang yang dibawa oleh dalam kitab-kitab yang selain Al-Quran ni dah banyak bercampur aduk. Bahkan mereka sendiri pun mengakui perkara tersebut, bahawa memang sentiasa berubah kandungan itu. Berlainan dengan Al-Quran
yang kekal seperti mana itulah Nabi Muhammad dapat, maka itulah yang dapat kepada kita. Jadi apa yang Allah SWT bagi tahu, apa Nabi Isa akan bagi tahu, dia akan cakap apa? Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Dia kata nanti Allah bagi tahu dalam bentuk dialog supaya kita boleh rasai betul, supaya Maryam ni akan rasai betul bahawa Nabi Isa ni akan berkata-kata, akan bercakap, akan memberitahu sendiri. Dia bukan datang dengan tangan kosong. Dia datang dengan ilmu. Dia datang dengan wahyu. Ani, kata dia, sesungguhnya aku, penegasan. Qad, penegasan sekali lagi, sesungguhnya ji'tukum biayah. Aku telah datang kepada kamu dengan ayat, dengan tanda. Mir rabbikum, daripada Tuhan kalian. Di sini kita kena lihat betul-betul bukan keramat, bukan kehebatan manusia itu, tetapi ada kehebatan Allah SWT. Kita lihat macam kita katakan sebelum ini, minggu lepas kita katakan, kita lihat kepada karamah. Kalau benar dia karamah, kita tidak lihat kepada karamah itu, tapi kita lihat kepada pencipta karamah itu. Jangan kita rasa kagum kat manusia, kita kagum kepada Allah SWT. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya kepada Allah SWT. Puji dan terima kasih hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Kita lihat budak tu comel, kita lihat kereta tu hebat, kita lihat orang tu kaya, Masya Allah, kita kata semua dengan kehendak Allah. Kita dapat satu perkara, Alhamdulillah, bukan berkat usaha aku, tapi ini adalah kurniaan Allah SWT untuk menguji aku sama ada aku syukur atau aku kufur. Itu dia. So dia kata, Ani, sesungguhnya aku bukan Tuhan, aku bukan anak Tuhan, aku bukan sebagai Tuhan. Kalau kita nak lanjutkan lagi maksud dia, Ji'tukum, datang kepada kalian, telah datang kepada kalian, bi ayatin, dengan ayat, dengan tanda, min rabbikum, daripada Tuhan kalian. Tuhan kalian tu siapa? Allah SWT, bukan aku. Allah SWT. Jadi Nabi Isa AS ni dia datang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan tanda daripada Allah SWT itu sendiri. Tanda baginda itu seorang Nabi, baginda datang dengan apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah. Minta maaf sebentar. Bismillah. Seperti mana pada Nabi yang lain, termasuklah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, dia datang dengan mujizat. Jadi baginda menegaskan tanda itu adalah daripada siapa, bukan daripada aku, bukan kehebatan aku, bukan tandanya aku ni Tuhan, tapi dia adalah tanda itu datang daripada Allah SWT. Tidak ada daya upaya, melainkan mujizat itu datang daripada Allah. Mujizat itu tak boleh dipelajari, tak boleh didapati dengan usaha yang bersungguh-sungguh, tak boleh. Sebab kadang-kadang ada penganut agama yang keliru. Mereka keliru menyangkakan bahawa Nabi Isa AS ni mempunyai kuasa yang luar biasa, melebihi manusia lain, sehingga kan mereka mengangkat baginda ni sebagai anak Tuhan. Ini adalah kerana salah faham. Mereka ini salah faham, tersesat. Itu kata kita minta lindung daripada sesat, keliru ni, jangan. So tu baca Al-Quran, belajar sunnah, insya-Allah kita tak keliru. So, jangan kita dengar perkara-perkara yang lain, ajaran-ajaran lain yang belum tentu benar menyebabkan kita keliru. Belajar terus daripada Quran, daripada sunnah, insya-Allah kita akan selamat selama-lamanya. Ini adalah kerana apa? Mereka salah faham tentang mujizat. Padahal mujizat tu datang daripada kuasa Allah, bukan datang daripada baginda sendiri. Jadi malangnya kita lihat masyarakat Islam yang jahil agama pun ada juga perasaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka kata Nabi Muhammad SAW bukan manusia je. Mereka kata ni, bahkan kadang-kadang mereka menandingkan Nabi Muhammad ni setara dengan Allah SWT pun. Kadang-kadang kita minta, Ya Allah, Ya Rasul. Kita takut tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Bukan kita nak condemn, tapi tak perlu. Sebab apa? Yang penting Nabi sendiri tak doa macam tu. Sahabat pun tak doa. Sahabat pun sayang kat Nabi. Sahabat pun tak doa. Kita terus direct kepada Allah SWT. Habis Nabi ni kita nak buat apa? Kita kena salawat kat Nabi Muhammad SAW seperti mana yang Allah ajar, seperti mana yang Nabi ajar. Itu dia. Selawat. Dan yang lebih penting ialah apa? Mengikut ajaran yang datang daripada Rasulullah SAW. Dan insya-Allah siapa yang mengamalkan seperti mana yang Nabi ajar, dia akan dapat syafaat dengan izin Allah SWT daripada Nabi yang sangat kita cintai, iaitu Rasulullah SAW. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayr. Apa lagi kehebatan yang ada pada Nabi Isa AS ni yang datang daripada Allah? Sebenarnya kehebatan siapa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmat Allah? Kehebatan Allah.
hanya melalui perantara seorang manusia yang namanya Isa alaihissalam. Nak tunjuk, nak bawa kehebatan Allah SWT. Ni manusia yang bawa. Quran ni siapa yang bawa? Quran ni mujizat. Mujizat yang kekal sampai akhir zaman. Yang masih kekal sampai sekarang. Siapa yang nak bawa? Kita yang kena bawa. Kita kena bawa kepada masyarakat. Semampu kita. Jadi, anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayr. Iaitu aku buat untuk kamu daripada tanah liat seperti burung. Jadi kita masih boleh contohi pada Nabi ni. Mereka bawa tanda kekuasaan Allah. Kita pun bawalah tanda kekuasaan Allah, iaitu Al-Quran itu sendiri. Jadi disampaikan satu persatu mujizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pertamanya ialah tentang bagaimana dia bentuk tanah liat. Tanah liat itu dibentuk jadi seekor burung. Dan Allah SWT jadikan dia itu. Kemudian Allah buat dia apa? Allah jadikan dalam bentuk dia buat dalam bentuk tanah liat. Dia buat burung tu daripada tanah liat. Jadi dia jadi apa? Dia jadi lembaga burung yalah. Maksudnya macam orang buat dia. Orang buat jadikan dia. Tempat dia tu jadi apa? Jadi seperti tanah liat yang jadi seperti burung. Yang itu. Macam orang buat tembaga semua-semualah. Jadi dia buat dia jadi macam tu. Dia bentuk jadi seperti seekor burung. Tapi lepas itu ukiran, apa jadi dengan ukiran itu? Lepas tu pula fanfukhu fihi fayakunu tayram biiznillah. Kemudian apa yang Nabi Isa buat? Tadi dia bentuk sahaja. Dia uli-uli apa tu tanah liat tu jadi bentuk burung. Kemudian baru tiup fanfukhu. Tiup, maka dia tiup. Aku tiup fihi padanya. Fayakunu tayran. Kemudian dia jadilah seekor burung. Biiznillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting sekali. Bila Allah bagi tahu apa yang Nabi Isa buat, Nabi Isa tiup, kita katakan tiup roh tu, dia tiup pada ukiran burung tu yang dibentukkan itu, maka dia hidup. Masa ni barulah dia mencabar akal manusia. Setakat nak bentuk tu budak kecil pun boleh bentuk kan. Habis sekarang ni dengan izin Allah dia jadi burung yang betul. Dengan izin Allah SWT. Sebab tu Allah SWT letak supaya manusia tak angkat Nabi Isa ni Tuhan. Dia Allah kata biiznillah. Esok Dajjal pun boleh buat perkara yang ajaib juga. Jangan sampai nanti kita mengaku Dajjal itu Tuhan pula. Dia buat perkara yang seolah-olah apa yang Nabi Isa buat. Dia boleh hidupkan benda yang mati. Dia boleh panggil hujan. Allahu Akbar. Nampak sangat manusia memerlukan dia. Kalau kita tidak ada akidah yang kuat. Kita lihat benda ajaib, kita dah angkat orang lebih tinggi daripada sepatutnya. Sedangkan sepatutnya apa yang ni kita kata semua ini dengan kehendak Allah SWT. So jadi dia tekankan dengan kuat apabila terjadi suatu apa perkara berlaku, itu semua dengan izin Allah SWT. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang Allah SWT kata? Allah kata wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan juga aku boleh sembuhkan orang yang buta dan orang-orang yang sopak, dan aku boleh hidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Sembuhkan orang buta, izin Allah. Ada mufassirin mengatakan yang sejak lahir. Orang yang sopak pun izin Allah. Dan aku boleh hidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Tapi menarik penulis tafsir Misbah, kalau dia kata perkataan izin Allah ni directly kepada wal ubri'ul akmahu wal abrasa ni, dia tak tulis. Allah tak bagi tahu izin dia. Dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang-orang yang sopak dengan izin Allah. Tak, dia cuma tumpangnya kepada wa uhyil mauta biiznillah. Iaitu menunjukkan bahawa perkataan nak menyembuhkan orang buta ni masih ada harapan. Kita boleh tiru. Kalau kita lihat zaman sekarang, ada orang boleh sembuhkan orang yang buta. Tapi bukan buta sejak lahir lah. Buta yang buta dia lahir, kemudian kena ditipu penyakit, kemudian tiba-tiba dia buta. Ada keupayaan untuk perubatan moden ini menyembuhkan kembali. Mungkin dia aksiden ke apa, boleh sembuh kembali. Ada sopak pun dengan izin Allah SWT boleh rawat.
Tapi semua dengan izin Allah SWT juga. Tetapi bab nak hidup kembali orang yang mati, semua itu tak ada siapa yang mampu lakukan. Kalau dia berlaku juga, dia adalah dengan kehendak, dengan izin Allah SWT. Itu dia. Dan itu tidak menjadikan dia tu Tuhan. Wallahu a'lam. Jadi mujizat baginda ni seterusnya adalah sembuhkan orang yang buta semenjak lahir. Kalau zaman sekarang, sebenarnya mujizat tu wujud. Kehebatan Allah SWT itu wujud, tapi ditutup dengan sains. Kita anggap sains itu suatu perkara yang biasa, suatu perkara yang hanya memerlukan kajian manusia dan usaha manusia, sedangkan dia adalah sebenarnya ilmu yang datang daripada Allah SWT, dan kita sepatutnya bersyukur Allah SWT bagi kita ilmu itu. Kalau Allah tak izinkan, maka dia tak berlaku juga. Jadi mujizat baginda adalah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, buta asli. Kalau buta dewasa belum cukup hebat, tapi Allah bagi tahu kat sini, pada mufassirin penafsir Quran kata sejak lahir lagi. Jadi baginda boleh sembuhkan orang penyakit sopak dan juga menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi mujizat ni penting pada zaman itu, dikatakan kerana masyarakat ketika itu kuat dalam ilmu perubatan dan mereka memandang tinggi orang yang boleh mengubati. Kebiasaannya begitulah. Mujizat pada Nabi berkaitan dengan masyarakat sezaman dia. Kalau Nabi Musa, mujizat dia adalah berlawan dengan ahli sihir, kerana masyarakat ketika itu kuat mengamalkan sihir. Kalau Nabi Muhammad, mujizat baginda yang terbesar adalah Quran, kerana baginda hidup zaman manusia hebat dengan bahasa. Maka diberikan Al-Quran yang mengalahkan semua pemuka dalam bahasa ketika itu. Dan sampailah zaman sekarang, manusia sangat mengagumi ilmu. Dan kalau kita lihat, bahawa Islam itu adalah agama yang sangat selari dengan ilmu itu sendiri. Sebab tu kita lihat orang yang belajar research metodologi misalnya, kalau dilihat cara-cara membuat kajian itu sebenarnya selari dengan seperti mana yang Allah SWT suruh, itu membuat kajian. Dan para ulama sentiasa melakukan kajian, dan Allah berkata, afala tatafakkarun, kenapalah kamu tidak mahu berfikir. Ya, yang itu sebenarnya. Bahkan ayat Quran yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan namaku yang menciptakan. Itu dia. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Okey. Kemudian apa lagi yang Allah SWT bagi tahu kan berkenaan keajaiban, kehebatan yang berlaku kepada Nabi Isa AS, perkara yang mencari adat ini, wa unabbiukum bima ta'kulun. Bahkan aku pun boleh bagi tahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan. Baginda boleh beritahu mereka apa yang mereka makan sebelum itu, makan roti dan apa sahaja. Itu dia. Kemudian apa lagi dia boleh bagi tahu? Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kamu simpan dekat dalam rumah kamu. Yang kamu dah makan pun dia tahu, apa yang kamu sorok pun tahu. Macam kita sorok barang-barang berharga lah, bawah bantal ke apa semua, yang itu Nabi Isa AS ni dia boleh tahu. Bagi beliau cakap apa yang mereka simpan rumah, tapi mereka seolah-olah Nabi nak bagi tahu bahawa kalaulah aku ni boleh tahu, Nabi Isa ni boleh tahu, maknanya Allah SWT lebih tahu apa yang kamu simpan di rumah. Dan sebenarnya kalau lebih dalam lagi, kalau kita nak kaji ayat ini, sebenarnya Allah tahu perbuatan kamu menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Apa yang ada dalam Taurat. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, kalau kita nak kaji ayat ini. Wallahu a'lam. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi suatu tanda bagi kamu, jika kamu orang-orang yang mahu beriman. Jadi segala apa yang ada tadi sebenarnya untuk orang yang hendak berfikir, dia adalah tanda kehebatan Allah SWT. Dia adalah tanda yang jelas bahawa Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang Rasul. Sebab keajaiban itu bukan sahaja dibawa oleh baginda, tetapi dibawa juga oleh orang sebelum dia, seperti mana yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Di mana Nabi Musa alaihissalam pun, apa kehebatan dia? Adanya tongkat yang boleh tukar jadi ular. Dan dia masukkan tangan dia dalam baju dia, ada cahaya, dan itu bukan penyakit, bukan sopak. Itu dia. Dan apa lagi tujuan Nabi Isa AS ni yang paling penting? Tadi tu just nak bagi tahu je, nak kuatkan, nak menunjukkan kekuatan bahawa ni dia Nabi. Tapi yang lebih penting daripada itu bukanlah keajaiban yang ditunjukkan tu. Kata jadi macam tengok sirkus je lah. Sebenarnya apa yang lebih penting yang nak disampaikan?
Tadi itu sekadar untuk tarik perhatian saja. Nak bagi tahu ini Nabi. Ini kenabian. Nak bagi tahu bahawa keajaiban ini bukan datang daripada diri dia, datang daripada Allah. Tapi lebih penting ayat 50, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wal injila lakum. Jadi apa yang Allah SWT bagi tahu? Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal injil. Sekali lagi minta maaf. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Jadi Allah SWT kata, dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk apa? Dalam kurungan, aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan, membenarkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripada aku. Kemudian apa lagi? Wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Dan apa? Untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian daripada yang telah diharamkan kepada kamu. Wajitukum bi ayatin mir rabbikum. Dan aku datang, sekali lagi dijelaskan oleh Nabi Isa AS, dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa suatu tanda daripada Tuhan kalian. Daripada Tuhan kalian. Bukan daripada aku, daripada Tuhan kalian. Aku ni bukan Tuhan, aku ni manusia. Dengar, wahai Bani Israel, aku ni manusia. Siapa pun kalian, aku ni manusia. Kehebatan aku, kehebatan Allah. Bukan datang daripada aku, tapi dia sebenarnya ada kehebatan Allah. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Dan aku telah datang dengan ayat daripada Tuhan kalian. Maka apa kalian nak buat? Tadi dah tengok circus kan, dah tengok kehebatan tu, nak tengok macam hebat. Macam tu je ke? Tak. Apa yang perlu kalian lihat, kalian pasang betul dalam diri kalian, itu tanda kenabian aku, itu tanda kehebatan Allah SWT. Aku datang nak benarkan apa yang telah datang kepada kalian tu Taurat. Aku nak halalkan apa yang Taurat dah haramkan. Supaya apa? Sebab kita kena faham, biasanya syariat yang terkemudian akan lebih mudah. Kita akan lihat bahawa syariat Nabi Isa tu lebih mudah daripada syariat Nabi Musa, dan syariat Nabi Muhammad itu tentu sahaja lebih mudah daripada syariat-syariat yang terdahulu. Jadi apa alasan kita lagi untuk tidak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi kata ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka Allah kata kepada Nabi, kata ke sahabat dia, permudahkan. Beri berita gembira, permudahkan, jangan buat orang lain. Jangan buat orang lari. Saya tambah sikit, jangan buat orang berkelahi. Kita boleh bincang dengan cara yang baik. Agama ni sepatutnya nak mendatangkan manusia supaya kembali kepada Allah. Bukan nak jadikan gerebek, bukan nak jadi lebih jahat, bukan lebih ganas, gangster, jangan macam tu. Sepatutnya apa yang agama ni sepatutnya menatijahkan apa? Fattaqullah. Maka bertakwalah kepada kamu kepada Allah. Awal-awal setiap kali saya selalu kata, kalau khutbah Jumaat misal kata apa? Ittaqullah. Takwalah pada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati, melainkan kalian mati dalam keadaan muslimun, orang Islam, orang beriman, orang yang tunduk patuh kepada Allah SWT. Jadi lihat kehebatan yang kalian lihat tadi, apa kena buat? Fattaqullah. Kalian dah lihat tanda kekuasaan Allah. Kita dah baca tanda kekuasaan Allah dalam Quran, kita lihat di sekeliling, tanda kekuasaan dalam diri kita pun ada. Fattaqullah, maka takwalah pada Allah. Kemudian apa? Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, yang ikut segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Wa ati'un. Kemudian apa? Dan patuhlah. Taatlah kalian kepada aku. Seperti mana dalam surah sama Allah kata, Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Kalian kata kalian ni beriman, kalian ni berzikir dengan Allah SWT, tapi Nabi kata ikut aku. Ikut tata cara aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana kalian tengok aku solat. Tak boleh reka. Jadi Nabi Isa pun kata macam tu. Lihat kekuasaan Allah, kalian percaya ke Allah kan? Kalian percaya kepada Tuhan bukan? Kalian kena ikut aku, taat pada aku. Ayat 51. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ni yang paling mahal ni. Yang paling menggegar jiwa ni. Nabi Isa yang setengah orang menganggap dia sebagai Tuhan, sebagai bertuhan. Apa dia kata? Sesungguhnya Allah itu
Rabbi, Tuhan aku. Wa rabbukum, Tuhan kalian. Sama tak Tuhan kita dengan Tuhan orang-orang lain? Tuhan-Tuhan penganut agama lain. Sama ke tidak tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Daripada segi hakikat dia sama. Tuhan dia, Tuhan kita sama. Tuhan kita, Tuhan dia sama. Cuma agama berbeza sebab manusia dah ikut hawa nafsu. Tapi asalnya apa? Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah tu Esa. Kalau dia minta kepada siapa pun, hakikatnya sebenarnya dia minta kepada Allah. Tapi dia tak mengakui perkara tersebut. Itu sebenarnya yang kita kena fikirkan. Jadi kita bukan nak bawa manusia ni jauh. Kata, tak, kau Tuhan kau lain, Tuhan aku lain. Tak, sebenarnya Tuhan kita sama. Tapi nak buat macam mana? Kena buat macam mana kami buat. Sebab tata cara yang kami buat itu bertepatan seperti mana yang Allah mahu. Ikut sebiji macam mana Allah nak. Itu dia. Jadi kata apa? Fattakullah wa atiun. Takwalah kamu kepada Allah, taat kepada aku. Jadi ini dalil dan bukti yang diberikan bahawa mereka kena bertakwa pada Allah. Dan tanda takwa adalah mentaati baginda. Itulah sekurang-kurangnya dilakukan oleh umat para Nabi kepada Nabi mereka. Termasuklah Nabi Muhammad SAW. Bukan sekadar kita baca Quran, kita kena belajar sunnah. Orang yang ikut Quran, dia tolak sunnah, dia kata dia anti hadis, maka dia telah terkeluar daripada ajaran yang hendak dibawa oleh Nabi itu yang seperti mana yang disuruh oleh Allah SWT. Kena ikut Quran, kena ikut sunnah. Kena belajar hadis Nabi supaya kita tahu apa perkara yang sunnah yang hendak dibawa dalam agama. Bawa lengkap. Ini kesimpulan agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Dia kata, Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah itu Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'budu, maka sembahlah, perhambakanlah, worship Him. Hadza siratum mustaqim. Kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk aku jalan lurus, tunjuk aku jalan lurus, tunjuk aku jalan lurus. Nabi Isa AS kata, orang yang takwa pada Allah, ikut petunjuk Allah, yang jauhi larangan dia, hadza siratum mustaqim. Itulah petunjuk, itulah jalan yang lurus. Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kalian. Kita memperakir bahawa Allah tu Esa, kehebatan Allah. Kita tak syirikan Allah SWT dengan segala sesuatu. Kita tak ragu-ragu dengan kuasa Allah. Kita tak sangka buruk kepada Allah SWT. Nabi Isa kata, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Allah hebat seorang Nabi. Sebab tu kita ni bila baca Quran, kita tak bandingkan mana-mana Nabi. Kita rasa Allah datang ke kita, inilah Nabi. Nabi, dia tak pernah angkat diri dia. Apa yang dia angkat itu hanyalah Allah SWT. Lain dengan kita, sikit-sikit ilmu aku, guru aku. Karena saya sendiri. Semua nak bagi tahu aku. Berkat aku. Berkat rajin aku. Berkat usaha aku. Semua aku. Sedangkan apa kata Nabi Isa? Innallaha Rabbi, dia Tuhan aku. Itu yang dia bawa, ni Tuhan aku. Wa rabbukum, Tuhan kalian. Fa'buduha, hambakan diri. Beribadat kepada Allah, jangan buat ibadat selain daripada Allah SWT. Hamba kepada Allah, apa saja Allah suruh, walaupun bertentangan syahwat, bertentangan dengan amalan nenek moyang, ikut, tunduk, patuh. Sebab apa? Kita hamba Allah. Ayat ini tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini ayat tauhid. Tauhid dalam ibadat dan juga tauhid dalam percakapan, dalam seruan. Kena cakap kepada manusia bahawa ajaran yang benar ialah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Jadi, kita kena beritahu kepada mereka semua, siapa saja yang keliru, bahawa kalau nak tahu, kena belajar. Sebab Nabi Isa AS, apa Allah kata? Dia belajar kitab, dia belajar menulis, belajar baca, dia tak tahu. Dia belajar Taurat, dia belajar Injil. Macam tu. Tafsir, inilah tafsir sebagai bagi masuk jalan lurus ialah apa? Ibadat kepada Allah SWT, ajak kepada Allah SWT sahaja. Memperhambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, seru hanya kepada Allah, bukan daripada selain daripadanya. Itulah jalan yang lurus. Ini tafsir kepada apa yang kita
minta kepada Allah setiap hari. Tafsir kepada surah Al-Fatihah itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi dalam ayat ni kalau kita lihat bahawa ayat kita bincang-bincang ni, Allah menyatakan kepada kita mengulangi kisah Isa sebagaimana telah diungkapkan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi nak bagi tahu bahawa Nabi Isa alaihissalam ini adalah manusia yang membawa mesej yang sama seperti Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, iaitu apa? Untuk memperhambakan diri hanya kepada Allah SWT. Jauh sekali lah daripada diri dia untuk mengakui dia bahawa dia adalah Tuhan atau anak Tuhan. Tetapi hanyalah dia membawa supaya manusia Bani Israel pada zaman itu ada dah menyeleweng dah pun, maka dia datang sebagai apa? Nak bagi tahu aku ini bukan Tuhan. Aku ini bukan Tuhan. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku menyembah dia. Aku pahambakan diri kepada dia. Kerana itu sembahlah dia. Sebagaimana aku menyembah dia, inilah dia, yakni penyembahan dan ketaatan kepadanya adalah jalan lebar yang lurus. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Misbah, kata sirat tu terambil daripada kata yang bermakna menelan. Sesuatu yang menelan pasti lebih lebar daripada yang telan. Jalan yang dinama sirat adalah jalan yang sangat luas, yang lebar. Sedemikian lebar sehingga yang berjalan di sana bagaikan ditelan oleh jalan itu. Jalan itu lebar sehingga dapat menampung semua pejalan dan yang menelusurinya pasti akan sampai kepada tujuan. Maksudnya jalan tu sangat luas sebenarnya dan semua orang mampu. Orang kata jalur lebar kan. Internet tu semua boleh dapat. Kita katakan macam ni lah. Seperti mana yang kata Tafsir Misbah ni. Jalan itu semua orang boleh faham. Yang penting dia buka dada dia untuk faham. Jadi penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tuntunan agama pada hakikatnya adalah jalan yang lebar yang mudah ditelusuri, boleh dilalui oleh siapa saja. Agama adalah jalan yang luas dan lebar. Demikianlah agama. Ia longgar, penuh toleransi dan kemudahan sehingga para penganutnya tidak akan merasa berat dan terdesak oleh tuntunan-tuntunannya seperti yang dinyatakan surah Al-Baqarah. Allah tak akan uji manusia seperti mana Allah tidak akan menguji seorang itu dengan sesuatu yang tidak mampu dia tanggung. Kita pun minta jangan Allah uji seperti mana Allah uji orang terdahulu. Jadi jalan yang lebar itu pun lurus. Kata penulis tafsir Misbah, jalan lebar itu pun lurus sehingga jarak menuju tujuan tidak panjang atau berliku-liku. Itu yang kita minta kepada Allah SWT. Dalam apa juga keadaan, kita tetap meyakini bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan yang Esa. Dan dia tentu saja bukan saja diakui di lidah, tetapi dia dibuktikan, dia diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Terakhir sekali ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Jadi Allah SWT melanjutkan firman dia. Apa kata Nabi ini? Jadi dia kata apa? Allah kata falamma ahassa Isa minhumul kufr. Jadi maka ketika Nabi Isa ni merasa akan kekufuran daripada mereka. Jadi apabila Nabi Isa AS dia bawa dakwah tauhid ni, kalau misalnya zaman sekarang kita bawa orang dakwah tauhid, kita kata Allah tak payahlah belikan puyuh ni jaga rumah, orang marah kat kita. Kata kamu ni keras sangat. Kamu memecah belah masyarakat dan sebagainya hanya kerana seekor ikan puyuh. Tuan-tuan akan ditentang kerana mempertahankan ikan puyuh yang kononnya tak tidur malam kerana matanya celik. jadi itu tuan-tuan. Sebenarnya perkara ini perkara yang biasa. Nabi Isa AS bawa benda yang hebat pun akhirnya tuduhannya ahli sihir. Nabi Muhammad SAW gila, ahli sihir, name it, apa saja semua dapatkan Nabi, full package. Apa sangat lagi kita tuan-tuan puan-puan, kalau Allah tak terima kita. Yang penting kita jalankan tugas kita sebagai pembawa risalah, iaitu penyambung pada pembawa risalah ini. Sampaikanlah walaupun satu ayat, perkara yang benar daripada Allah SWT. Yang benar itu pahit, ubat itu pahit, tetapi dia boleh menyembuhkan dalam tempoh masa yang berkekalan, yang kekal. Kita akan pergi, badan akan musnah, badan akan melemah, tetapi agama Allah itu tetap terus kekal sampailah ke hari kiamat. Jadi apa yang kita nak tinggalkan setelah kita pergi nanti, itu yang lebih penting. Bukan apa yang bukan apa penerimaan orang yang perlu kita fikirkan, penerimaan Allah SWT yang nak kita bawa, persembahkan kepada Allah nanti. Apa yang kita nak bawa, itu yang lebih penting.
Jadi apabila Nabi Isa AS bawa dakwah tauhid, maka pemuka Yahudi nak buat apa, dia rancang nak tentang baginda. Bahkan mereka telah rasa terancam sebab Nabi Isa bawa satu benda yang betul ni, dia dah betulkan balik Taurat, dia tahu Taurat, dia bawa Injil, dia mudahkan agama, menyebabkan kita tak popular dah. Itu yang mereka rasa, seperti mana yang mereka rasa ketika Nabi Muhammad SAW datang. Mereka hilang popular, follower dah tak banyak dah ni. Ni ada YouTuber baru ni. Kan? Jadi dia macam mana ni nak buat ni? Jadi mereka rancang untuk bunuh baginda. Namun begitu, mereka tak boleh nak jalan perancangan itu sendirian, kerana puak Yahudi waktu itu berada di bawah takluk kerajaan Rom. Yang syirik, maksudnya bukan mereka yang minta. Kerajaan Rom ni, kalau tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat, kalau kita boleh bincang sedikit, dia kerajaan yang berfahaman syirik. Bukan kerajaan Rom saja yang musyrik, kerana mereka waktu itu sendiri adalah musyrikin, kerana mereka puja Nabi Uzair AS sebagai anak Allah. Mereka puja baginda hanya kerana Nabi Uzair itu boleh menghafal kitab Taurat. Kiranya pada waktu itu hebat sangat kalau boleh hafal kitab Taurat. Ada yang kata sebab dia hidup balik setelah mati semua, Allahuakbar. Jadi pada zaman sekarang ramai je orang yang boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Maka bimbang kerana pengaruh tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa tu, mereka buat cerita tomah Nabi Isa AS kepada kerajaan Rom. Mereka tuduh Nabi Isa AS ni pengikut baginda telah merancang untuk menggulingkan kerajaan Rom. Dan Nabi Isa nak jadi raja. Waktu itu hukuman kepada cubaan mengguling kerajaan ialah dipalang ataupun disalib. Yang maksudnya disalib. Itu yang dituduh kepada orang Nabi Muhammad pun, orang yang nak pecah belahkan masyarakat. Zaman kita pun siapa yang bawa Al-Quran Sunnah, dia bawa apa yang bertentangan dengan masyarakat, ini adalah pemecah belah masyarakat. Maka bila Nabi Isa AS rasa perkara tersebut, Nabi Isa pun berkata, qala, kepada pengikut-pengikutnya, qala man ansari ilallah. Berkatalah, siapakah penolongku kepada Allah. Jadi kita boleh tahu, kita boleh ambil pelajaran, kalau kita nak bawa kebenaran, kita jangan bawa kebenaran ni seorang-seorang, kita kena bawa orang lain sekali dengan kita lah. Orang yang boleh bantu kita menyebarkan ajaran Allah. Tuan-tuan boleh bantu kita semua dengan apa? Dengan sebarkan. Ada benda yang baik, share, like, bagi kepada orang. Supaya apa? Supaya manusia boleh kebaikan itu berpanjangan. Jadi Allah telah pun bagi wahyu pada baginda bahawa terdapat perancangan untuk bunuh baginda. Jadi seolah-olah mereka dah tahu dah. Sewaktu masuk perkataan ahassa tu, maka Nabi Isa tanya, siapa nak tolong aku, nak jadi pembela agama. Maka dijawablah kepada Nabi Isa AS ni seperti mana sahabat menyokong penuh dari Rasulullah SAW. Nabi Isa pun dapat perkara yang sama. Qala man ansari ilallah, siapa nak tolong aku jalan Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. Jadi apa yang jawab dia? Jawapan ini menenangkan hati, menenangkan jiwa. Kata orang-orang Hawariyun, penyokong-penyokong Nabi Isa, kata, kamilah penolong-penolong Allah. Yakni kamilah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak bintanglah berapa ramai Hawariyun tu. Tuan-tuan boleh lihat pada sejarah, tanya pada orang pakar. Tapi kita nak lihat pada isi dia. Apa mereka kata kepada Nabi ni. Mereka bukan bodek Nabi, mereka bukan bodek susuk tubuh tu. Mereka kata, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kami telah beriman kepada Allah, dengan Allah, dan saksikanlah, yakni wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami orang yang tunduk patuh, yakni orang-orang muslimun. Orang zaman dahulu tidak pernah digelar sebagai Yahudi Nasrani, yang ada cuma apa? Muslimun. Tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani daripada zaman dahulu, daripada sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke akhir zaman. Hanya yang diterima adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sangat-sangat kata memberi kesan kepada jiwa. Sebab tu apabila Isa AS ni dia hadapi orang Yahudi dengan bagai kesulitan, mereka sering berkumpul mengolok-ngolok, berkata apa yang dimakan si Anu semalam. Ni dalam tafsir Anu dia tafsirkan. Apa yang dimakan si Anu semalam, apa yang disimpan untuk besoknya. Mereka ngejek apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Bahkan mereka nak berencana ingin membunuh Isa. Kerana itu Isa itu bersembunyi. Tapi kisah ini menjadi penenang kepada Nabi kita SAW, dan menjelaskan bahawa mujizat-mujizat itu betapa banyak dan hebat pun tidak akan menguatkan iman seorang jika orang yang diseru tidak siap untuk beriman.
Maka ketika Isa AS meyakini bahawa Bani Israel itu terus bersikap keras kepada dan bermaksud menyakitinya, dia pun berkata sebagaimana ayat berikutnya, siapa nak jadi penolongku? Kepada Allah. Isa bertanya kepada Hawariyun, siapa yang jadi penolongku yang menghadapkan dirinya semata-mata untuk cari keredaan kepada Allah? Para sahabat Isa kata, kami adalah penolong-penolong Allah. Sahabat-sahabat dekat Isa menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami bersedia mencurahkan segala daya usaha untuk menguatkan dakwahmu dan mengerjakan segala ajaranmu. Jadi pertolongan yang dimasukkan di sini tidaklah harus berperang, tetapi cukup dengan mengerjakan ajaran agama dan menyeru manusia mengikutinya. Jadi perkataan kami beriman kepada Allah, menurut penulis tafsir An-Nur, dia kata beriman kepada Allah itulah menggerakkan umat Isa membantu menegakkan agama Allah, membela wali-wali Allah dan memerangi musuh-musuh Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahawa kami ikhlas mengikut perintahnya. Ini kaum Hawariyun berkata, wahai Isa, ketahuilah sesungguhnya kami ikhlas mengikutimu dan mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi ini merupakan suatu dalil bahawa Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh seluruh Nabi, walaupun mereka berlainan-berlainan dalam menjalankan sebahagian. Bukan semua, ada yang sama. Tapi ada sedikit-sedikit beza sebagai tata cara hukum dan amalan-amalan harian, tetapi sama daripada segi tauhid dan akidah. Keesaan Allah SWT, semua Nabi itu bawa perkara yang sama, yakin kepada perkara yang sama. Mereka minta supaya Isa menjadi saksi dengan ucapan permohonannya, washhad, dan saksikanlah, sebab para rasul itu nantinya pada hari kiamat akan jadi saksi untuk umat-umatnya. Jadi kalau kita nak Rasulullah SAW jadi saksi kepada kita, apa yang kita kena buat ialah ikut Al-Quran, ikut sunnah betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Jangan lepaskan gigitan tersebut sampailah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, sejam yang berlalu tidak dirasai. Hampir hendak masa itu mencemburui kita dan kita hampir hendak melabuhkan tirai. Apapun kita dapat pelajari bahawa kita dapat lihat kehebatan yang berlaku dalam keadaan sekeliling ini sebenarnya bukanlah menunjukkan sesuatu itu hebat, bukan sesuatu itu perlu dijadikan Tuhan. Kita nampak batu tu ajaib, kita sembah batu. Kita nampak haiwan tu ajaib, kita sembah haiwan. Bukan begitu. Yang kita hendak lihat, yang hendak kita lihat kalau ada keajaiban, kehebatan yang ada pada manusia atau apa sahaja, yang hendak kita bawa ialah kehebatan Allah SWT. Yang hendak kita seru adalah seru kepada Allah SWT. Bukan seru kepada kumpulan kita, bukan seru kepada ikut kita, bukan seru kepada jadi follower kita, tapi seru kepada menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, menjadi hamba kepada Allah SWT. Jadi kata-kata kita mulai hari ini bukanlah untuk menyeru kita orang untuk ikut kita, tapi untuk ikut apa yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan juga dapat kita pelajari bahawa apa sahaja yang dibawa oleh para Nabi sama sahaja, iaitu apa? Supaya tunduk patuh kepada Allah SWT. Jadi kita kena belajar bahawa kita ini kenalah jadi orang yang menyokong agama. Sebab para ulama itu, orang berilmu itu adalah waris kepada Nabi. Dan kita kalau tak boleh jadi ulama pun, at least kita tolong ulama untuk menyebarkan agama. Tuan-tuan boleh tekan sahaja butang share. Tuan-tuan boleh share benda-benda yang elok, benda-benda yang baik. Itu sahaja untuk hari ini, untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Kalau ada silap, bukan kalau ada, memang ada salah dan silap, tuan-tuan tinggalkan. Tuan-tuan ambil mana yang baik sahaja. Itu sahaja yang kita mohon, supaya Allah ampunkan dosa saya. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Semoga Allah sentiasa bagi kita kekuatan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, dan juga yang paling penting, mengamalkan dalam kehidupan kita, dan juga menyebarkan kepada orang lain, menyeru orang supaya bukan ikut kita, tapi ikut Allah SWT. Sebab ikut Nabi SAW, kembali kepada Allah SWT. Itu sebenarnya kita punya aim kita, wawasan kita, misi kita yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Wallahu alam, saya minta maaf atas segala salah dan silap. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Kalau ada salah dan silap itu, kalau ada kata-kata yang mengguriskan hati, saya mohon maaf, tidak bermaksud atas perkara tersebut. Dan mudah-mudahan Allah memberi keizinan kepada kita untuk terus berjumpa, untuk berbincangkan ayat-ayat Allah SWT. Teruskan mengkaji, teruskan belajar, jangan putus asa dengan rahmat Allah walau apa pun yang berlaku. Teruskan mohon kepada Allah kekuatan, mohon Allah supaya kelapangan dada. Mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita untuk bertemu sekali lagi. Kita tutup dulu dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.